Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali ke program Zoom Tajwid Al-Quran yang diadakan sepanjang bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling istimewa kerana kita bersama keluarga. InsyaAllah, pada kali ini saya akan kongsikan tentang cara memulakan dan menyambung bacaan dalam Al-Quran. Okey, terdapat 3 bentuk perkataan dalam bab ni, iaitu dia ada hamzah wasal, hamzah qata'i dan pertemuan 2 sukun. Okey, hamzah wasal. Apa tu hamzah wasal? Hamzah wasal dia biasanya berada di hadapan kalimah yang mana kita kenal dia dengan atasnya ada tanda sod kecil. Jadi daripada perkataan wasal jadi dia kata sod kecil tu ditaruhkan di atas huruf alif. Hamzah ni tetap dibaca. Hamzah ni tetap dibaca ketika kita mulakan, kita ibtidak dengan bacaannya. Tu satu. Dan tu dibuang. Kita buang hamzah wasal ni ketika kita nak menyambungkan bacaan dengannya. Okey. Jadi hukum cara membaris hamzah wasal ni dia terdapat pada kalimah isim tu dia ada dua cara, iaitu isim apa? Isim makrifah, lagi satu isim nakirah. Okey. Isim makrifah, itu apa tu isim makrifah? Biasanya bila kita kata isim makrifah tu dia ada tanda alif lam di hadapannya. Contoh, al-madrasatu, al-masjidu. Khusus. Khusus maknanya kita kata itulah madrasah. Madrasah apa? Madrasah Al-Junaid katakan. Masjid apa? Masjid Ar-Raudhah. Tapi kalau kita kata madrasatun ataupun kata masjidun, dia umum. Sama ada Masjid Ar-Raudhah, Masjid Al-Mu'minin, seterusnya lah macam itu. Okey, alhamdulillah. Jadi sekiranya terdapat hamzah wasal bertemu dengan lam ta'rif tu, bacaannya definitely dengan sendirinya kita akan bacakan dia secara baris atas al. Okey, ni saya berikan contoh-contoh, insya-Allah dengan contoh-contoh ni mudah-mudahan kita lebih faham lagi. Lebih faham lagi insya-Allah. Okey, contoh misal kata alhamdulillahirabbil alamin. Contoh yang mudah. Jadi perkataan lam, alhamdu, lam tu nama dia lam ta'rif. Segala puji. Jadi al. Jadi lam tu bila terdapat lam ta'rif tu, definitely kita akan baca secara baris atas. Okey. Saya tunjukkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, contoh kedua. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim, bila kita nampak kita nak mulakan bacaan tu dengan alif lam tu, then baris dia jadi baris atas. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay, selanjutnya dalam surah Al-Baqarah. Ayat 3. Ada alif lam di depan dia. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Jadi bila kita mulakan dengan alif lam, bacaan dia terus al. Baris fathah. Alhamdulillah. Okey, contoh selanjutnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajj. Nampak itu lam ta'rif, ni bacaan dia fathah. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Al. Okay, seterusnya ayat Al-Baqarah ayat 255.
Nampak Allah di depan perkataan. Jadi kita nak mulakan. Kita mulakan dengan baris atas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus Allah. Okay, seterusnya surah Ar-Rahman ayat 5. Nampak alif lam di depan. Dan kita mulakan dengan ash. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau sekiranya kita nak sambung, misal kata hamzah wasal ni, dia tak ada di depan kalimah, tetapi di bahagian tengah kalimah, maka kita nak hilangkan, kita nak hazafkan dia. Kita hilangkan dia. Tak boleh baca, kita tak baca dia. Okay, contoh, saya ambil contoh yang sama juga. Alhamdulillahirabbil alamin tu, tapi al tu kalau dia makrifah, saya ambil yang tengah tu bila kita menyambung dengan bacaan lain. Dia kita tak baca. Alhamdulillahirabbil, betul, bil, kita tak kata rabbial. Kalau kita baca rabbil alamin. Salah. Dia cara dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contoh kedua sama juga. Ar-Rahman tu alif lam yang depan baca, tapi yang tengah tak dibaca. Ar-Rahmanir Rahim. Okay, seterusnya. Allazi tu kita tak allazi tu makrifah, kita baca al. Tapi yang selanjutnya tu bil dengan as, kita tak kata naas, naus terus kita masukkan, kita hilangkan bacaan dia tu. Okey, seperti berikut. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Okey, contoh seterusnya. Ini dalam surah Baqarah ayat 8. Wa minan, tu dia tak ada dia terus baca wa minan nas. Jadi alif lam di tengah-tengah kalimah. Billahi, bil yaum. Dia baca dia begini. Wa minan. Jadi kalau ada tanda sabdu tu kita dengunglah. Kita baca dengan kalau kita dah belajar tajwid yang lepas tu, idgham syamsiah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Okay, contoh selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Huwal, kita tak boleh kata huwal. Huwal, kita hazafkan dia hamzah wasal dia, tak dibaca. Huwal hayyul, yul bersama juga. Seolah-olah kita yu tu masuk lam. Hamzah wasal tu ditiadakan. Huwal hayyul qayyum. Okay, seterusnya surah Asy-Syams. Kalau depan alif lam tu, alif lam makrifah, kita baca ash. Tapi selanjutnya tu semua kita tak baca. Wal, tak baca kata wa'al. Okey. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah contoh yang tadi tu dapat difahami dengan baik. Alhamdulillah. Okey, sekarang isim nakirah pula. Isim nakirah iaitu kalimah isim yang tidak dimasuki alif lam. So kita faham. Yang tak ada alif lam tu itulah isim nakirah. Dibariskan hamzah wasal dengan baris kasrah. Kita berikan kasrah. Jadi dalam Al-Quran tu dia ada 7 jenis kalimah. Isim nakirah. Apa dia? Kalau kita sebut ibnu, ibnata, imru'un, imra'atun, ithnatain, ithnain, ismu. Ini semua adalah isim nakirah. Kalau kita memulakan bacaan dengan isim tersebut, maka kita baca dia dengan kasrah. Ibnu, ibnata, imru'un, imra'atun, ithnatain, ithnain, ismu.
Tetapi sekiranya kita nak baca dia secara bersambung, contoh misalnya kata dalam surah yang Ibnu tu, dalam surah Maryam, dalam surah Al-Baqarah, ayat 87. So kita baca dia Isa kat situ ada Isa bin Maryam. Isa, kita tak boleh baca Isa ibna. Tak, Isa bin Maryam. Jadi kalau ingat, kalau sekiranya dia bersambung, dia tetap kita baca Isa bin Maryam. Okey, insya-Allah mudah-mudahan dapat difahami. Selanjutnya, hukum cara membariskan hamzah wasal ni yang terdapat dalam kalimah fi'ilnya. Ini kita nak faham sikit. Kalimah, bila ada kalimah fi'il, dia terbagi kepada 3 keadaan dia. Okey, pertama, jika huruf ketiga dia ataupun kita kata ain fi'il dia berbaris fathah, hamzah wasal tu dikasrahkan. Kedua, jika huruf ketiga ataupun ain fi'il dia berbaris kasrah, hamzah wasal dia tu kita kasrahkan juga. Kaedah ketiga iaitu jika huruf ketiga dia ataupun ain fi'il dia berbaris dhammah, hamzah wasal dia tu kita dhammahkan. Jadi kita ingat, kalau fathah, kasrah, kita kasrah. Cuma dhammah, then kita baca dhammah di depan dia tu, insya-Allah. Okey, ini contoh-contoh supaya kita lebih faham, insya-Allah. Okey, contoh jika hamzah huruf ketiga berbaris fathah, ni contoh dia, hamzah wasal dikasrahkan. Okey, dalam surah At-Taubah ayat 31, kita nak baca macam mana nak baca ni? Kadang-kadang kalau melalui pengalaman kadang-kadang bila ajar anak-anak ni, dia baca uttakhadhu. Bila nampak di depan kalimah, dia baca uttakhadhu. Diingatkan tu baris dhammah. Sebenarnya itu adalah hamzah wasal. Jadi bila kita nampak huruf kha tu dia baris fathah, maka kita bariskan dia kasrah. Okey, contoh bacaan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Nah, kita tak boleh ittakhadhu. Okey, contoh dari surah At-Tur ayat 52. Kat situ lam la, ain fi'il dia la, jadi kita baca Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Jadi kita kata kita tak boleh baca as atau tak boleh baca us. Jadi kita kena faham kaedah dia. Fathah, kasrah. Yang ketiga, idha. Okey, jadi kita punya baca ini dia, bila nampak fathah ha tu, ain fi'il dia ha, dan kita baca kasrah. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Okay, alhamdulillah. Kita lihat pula, bila terdapat huruf yang ketiga tu berbaris kasrah. Jadi kita ingat fathah, ain fi'il fathah, ain fi'il kasrah, hamzah wasal kita kasrahkan. Okey, contoh ihdi dalam suratul Fatihah ayat 6 ihdi. Dia bacaan dia hamzah wasal tu kan di. Jadi kita baca ihdinas siratal mustaqim. Okey, misal di tu dia baris kasrah. Contoh selanjutnya dalam surah Al-Fajr ayat 28. Kita tengok G. Macam mana cara nak baca dia? Jadi kita kena bariskan kasrah. Okey, cara baca macam gini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi irji'i. Kita tak boleh baca fathah ke apa. Jadi ingat kaedah. Fathah, kasrah. Okey, surah Yasin. Macam mana nak baca ni? Hamzah wasal di depan ni. Macam mana nak baca? Kalau ain fi'il dia berbaris kasrah, maka bacaan dia ittabi'u. Ittabi'u man la
yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Okay, insyaAllah mudah-mudahan boleh faham. So ingatkan, ain fi'il huruf ketiga ataupun ain fi'il bila fathah atau kasrah, bacaannya adalah dimulakan hamzah wasal tu dengan kasrah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan contoh yang saya berikan ni dapat faham. Okey, selanjutnya, jika huruf ketiga ataupun ain fi'il dia berbaris dhammah, hamzah wasal tu kita kena baca dengan dhammah. Contoh, zuru tu za, huruf ketiga tu za ataupun ain fi'il dia za, jadi bacaan dia unzur. Kita kat sini kita kena ikhfa kan dia lah. Kita dah belajar ikhfa kan, so kita kena dengungkan dia. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Jadi unzur. Lepas tu kita lihat surah Al-A'raf ayat 55. Ain fi'il dia ain huruf ketiga dia jadi bacaan dia hendaklah didomahkan. Ada qalqalah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Sekali lagi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Alhamdulillah. Okay, kita tengok surah Al-Ghafir ayat 76. Khu. Ain fi'il khu dhamma. Maka kita akan baca dia dengan dhamma. Udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha. Udkhulu. Jadi ingat tiga kaedah ni. Apabila terdapat huruf ketiga ataupun ain fi'il yang berbaris fathah atau kasrah, bacaan hamzah wasal menjadi kasrah. Cuma satu je, kalau terdapat ain fi'il atau huruf ketiga dia dhammah, maka kita baca dengan dhammah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan latihan tadi, dengan contoh-contoh tadi dapat difahami dengan baik insyaAllah. Okay, seterusnya, penulisan hamzah wasal. Terdapat beberapa hamzah wasal dibuang dalam penulisan. Ini cuma pengetahuan je lah. InsyaAllah kalau kurang faham pun tak apa. Macam ini cuma saya nak tambah sedikit. Terdapat beberapa hamzah wasal dibuang, ditiadakan dalam penulisan Rasam Usmani. Okey, contohnya pertama, iaitu hamzah wasal yang mendahului lam ta'rif. Dia mendahului lam ta'rif apabila dimasuki lamul jar. Sebelumnya, contoh tu macam linnas tu kan. Actually perkataan dia li'annas. Jadi bila ada lam jar tu, maka terus kita masuk. Hamzah wasal tu ditiadakan. Okey, contoh macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Jadi linnas tu dalam situ tu sebenarnya ada hamzah wasal. Okay, ini sebagai contoh. Maknanya kalau kita nampak perkataan macam ni, maknanya at least kita ada pengetahuan, maknanya dia ada hamzah wasal. Okey. Okey, seterusnya. Hamzah wasal yang mendahului lam ta'rif apabila dimasuki lam ta'kid. Sebelumnya ta'kid yang dikuatkan, ta'kid. Jadi lalladhi. Perkataan lalladhi ni actually li alladhi. Kalau dia ada hamzah wasal lah alladhi, jadi lalladhi. Lalladhi dia takkidkan. Dia macam mana bacaan dia? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi at least kita dapat
bila kita nampak huruf-huruf di Al-Quran, oh ni ada hamzah wasal dalam dia. Ini cuma pengetahuan pengetahuan umum saja insya-Allah. Okey, seterusnya nombor 3, yang ketiga iaitu hamzah wasal berbaris kasrah yang dimasuki hamzah istifham. Pertanyaan sebelumnya. Mengikut riwayat Hafs dia ada 7 tempat. Tapi saya tak terangkan secara detail, saya cuma tunjukkan aja contoh. Salah satu contoh dia. Misal kata perkataan at-tali'u. Di antara hamzah dengan ta tu, dia ada hamzah wasal dalam dia. Jadi penulisan dia jadi at-tala'a. At-tala'a. Adakah ia telah mengetahui? Jadi dihazafkan dia punya hamzah wasal tu. Cara baca dia at-tala'al ghaiba amit takhadha indar rahmani ahda. Okay, insyaAllah mudah-mudahan faham. Kemudian tu penulisan hamzah wasal dari segi yang nombor 4 ni pula, iaitu hamzah wasal yang terdapat fi'il amr. Fi'il amr, buatan. Apabila dimasuki fa atau waw sebelumnya. Jadi kita nampak was'alu. Maknanya kita tahulah di situ ada hamzah wasal tengah ada. Was'alu. Kan? Ataupun contoh fa. Jadi fas'alu tu dekat situ dia ada hamzah wasal tu. Fa alif. Fa hamzah. Fas'alu. Jadi kita nampak ni, at least kita dapat pengetahuan sedikit. Oh, ni rupanya ada hamzah wasal. Ni pun ada hamzah wasal di dalamnya. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Ini 5 dengan 6 ni lebih kurang sama. Hamzah wasal dalam kalimah isim. Dalam surah Al-Fatihah ayat pertama dan juga surah Hud. Ayat 41. Okey, ini biasalah kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkataan bismillah ni dia ada hamzah wasal antara bismillah. Okey? Ada hamzah wasal di dalamnya. Okey? Di antara tu. Betul lagi satu surah Hud. Bismillahi majriha wa mursaha. Ini kat syurah ni apa tu, ada bacaan gharib dia tu tapi tak apa. Cuma kita nak fokus kat sini. Maknanya bismillahi majri tu dia ada hamzah wasal di dalam kalimah tu. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dia ada hamzah wasal di tengahnya insya-Allah. Okey. Seterusnya iaitu yang ketujuh, yang penghabisan, iaitu hamzah wasal yang mendahului lam ta'rif. Diibdalkan, digantikan kepada alif jika dimasuki hamzah istifham, pertanyaan sebelumnya. Dia ada 6 tempat dalam Al-Quran tapi saya cuma tunjukkan salah satunya. Contoh misalnya qul ad qul ad hamzah tu dalam hamzah alif lam tu dia ada betul antara ad tu dia ada hamzah wasal. Dia bacaan dia kena panjang. Qul adzakarain. Cara baca gitu Qul adzakarain. Jadi ada perkataan Allah, qul Allah. Cuma salah satulah dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang hamzah istifham. Jika hamzah wasal mendahului lam istifham ni, maka kita kena ibdalkan kepada alif jika kita kena ibdalkan dia insya-Allah. Semoga dengan contoh-contoh yang saya berikan insya-Allah mudah-mudahan dapat difahami, dapat diulang kaji insya-Allah. Satunya dapat diulang kaji, dapat dijadikan panduan untuk baca dengan lebih baik. Kita dapat pertingkatkan bacaan kita dari masa ke semasa insya-Allah dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Okey, alhamdulillah. Okey, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.